Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhana Suha binti Halim, nombor matriks 418-300-1981. Hari ini saya akan perkenalkan 4 jenis produk yang kumpulan kami hasilkan, iaitu produk kosmetik organik, di mana kami akan menghasilkan produk kosmetik organik seperti eyeshadow, mascara, blusher dan lipstick. Kenapa kami pilih produk kosmetik organik sebagai tajuk kajian kami? Yang pertama adalah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kelebihan penggunaan produk kosmetik organik berbanding produk kosmetik sintetik. Yang kedua, produk kosmetik yang dihasilkan diletakkan ke dalam bekas yang boleh dikitar semula untuk mengurangkan penggunaan plastik. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan tanggungjawab korporat sosial untuk menjaga persekitaran semula jadi dan menjadikan kosmetik organik sebagai rutin makeup harian. Kenapa kita kena guna produk kosmetik organik? Pertama, sebab bahan-bahannya adalah bahan semula jadi, mudah dicari, jimat dan yang paling penting boleh disediakan di rumah. Jadi, video ini dihasilkan untuk memberikan tunjuk ajar kepada anda menghasilkan produk kosmetik organik hanya dengan menggunakan bahan semula jadi. Hai korang, so today Hana nak tunjuk macam mana nak buat eyeshadow guna bahan-bahan organik. Stay tune. Bahan-bahannya adalah beetroot powder, arrowroot powder, cocoa powder, aloe vera extract, bekas kosong, bekas lens dan sudu. Langkah pertama, ambil sudu, scoop sedikit beetroot powder dan arrowroot powder. Kemudian, gaulkannya sehingga sebati. Setelah sebati, ambil aloe vera extract dan titiskannya ke atas campuran tadi. Gaulkannya sehingga ia menjadi berpejal. Kemudian, ambil bekas lens dan masukkan campuran tadi ke dalam bekas tersebut. Lapkan bahagian tepi bekas yang kotor. Ulang langkah yang sama bagi menghasilkan warna campuran yang berbeza. Ambil arrowroot powder dan sedikit cocoa powder untuk menghasilkan warna beige. Titiskan aloe vera extract dan kacau sehingga ia menjadi berpejal. Dan seterusnya, masukkan ke dalam bekas lens. Hasilnya, 4 warna eyeshadow berbeza. Warna beige, warna merah, warna coklat dan warna merah jambu. Hai, so inilah hasil eyeshadow yang kita dah buat. Alright, so sekarang Hana nak tunjuk tutorial how to wear this eyeshadow and nak tengok sama ada dia jadi ke tak. So let's proceed. Okay, so Hana akan ambil color red yang paling pigment ni so that korang boleh nampak dengan lebih jelas. And I'm gonna use my hand. Okay, then there you go. Nampak kan? Eyeshadow warna merah. Kelebihan eyeshadow yang kami hasilkan ini adalah yang pertama,
pembungkusan yang digunakan adalah bahan kitar semula, iaitu bekas contact lens yang sudah tidak digunakan lagi. Dan yang kedua, apa yang best sangat pasal eyeshadow yang kami hasilkan ni adalah bahan-bahannya sangat mudah didapati. Contohnya seperti aloe vera, tepung, cocoa powder dan banyak lagi bahan-bahan masakan yang boleh digunakan untuk menghasilkan berwarna untuk eyeshadow. Okey, sekarang jom kita tengok cara penghasilan maskara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fahanah binti Syahbudin. Nombor matrik 418 3000 301. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang maskara organik dan cara-cara penghasilan maskara organik. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan apa itu maskara. Okey, maskara adalah salah satu alat kosmetik di bahagian mata. Ia adalah untuk memanjangkan, melebatkan dan melentikkan bulu mata. Okey, antara bahan kimia yang terdapat dalam kandungan bahan maskara yang kita selalu beli kat store tersebut, antaranya adalah paraben. Okey, paraben ini mempunyai banyak jenis dan antaranya adalah yang terkandung dalam maskara antaranya adalah metil paraben dan profil paraben, iaitu ia menyerupai hormon di dalam badan kita. Okey, jika kita mengambil paraben ini secara berlebihan, ia akan memudaratkan kesihatan manusia. Antaranya, ia akan menyebabkan kanser. Okey, seterusnya adalah kandungan bahan kimia yang kedua di dalam maskara adalah tar arang dan aluminium dan serbuk aluminium. Okey, tar arang dan serbuk aluminium ini berwarna hitam. Apabila kita membasuh maskara kita menggunakan air, secara tidak langsung warna tar arang dan serbuk aluminium itu akan luntur dan bercampur dengan air. Apabila sudah tercampur, air akan tercemar. Okey, jadi hari ini saya akan memberitahu dan menunjuk bahan-bahan yang boleh digantikan dengan serbuk aluminium dan tar arang ini. Okey, sekejap lagi kita tengok cara-cara untuk menghasilkan maskara organik ini. Jom kita tengok. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak hasilkan satu makeup organik iaitu maskara. Okey, siapa nak tahu macam mana cara untuk hasilkan maskara organik ini? Senang sahaja menggunakan bahan yang mudah. Okey, jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan adalah badam, aloe vera dan shea butter. Jangan lupa sediakan bekas maskara yang terpakai. Okey, sebelum kita mula, saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengambil isi aloe vera. Okey, pertama sekali, guntingkan bahagian tepi duri aloe vera. Okey, setelah siap, tanggalkan satu bahagian kulit aloe vera. Kemudian, keluarkan isi aloe vera menggunakan tangan atau sudu. Selepas itu, masukkan isi aloe vera ke dalam plastik dan lenyekkan ia sehingga lumat. Okey, jom kita start. Okey, first kali kita ambil badam dan isikan air panas ke dalam mangkuk yang tahan haba. Rendam badam tersebut selama 15 minit. Proses ini adalah untuk memudahkan kita menanggalkan kulit badam dengan lebih cepat. Buangkan semua kulit badam yang telah direndam tadi. Okey, inilah hasilnya. Okey, seterusnya gunakan pan non-stick dan gorengkan badam tadi tanpa menggunakan sebarang minyak. Anda semua perlu goreng badam ini sehingga warna badam bertukar menjadi hitam keperangan. Okey, setelah siap badam itu digoreng sehingga garing, okey, kita masukkan badam ke dalam blender. Sebelum itu, pastikan blender itu sudah dicuci dan kisar badam ini sehingga mengeluarkan minyak. Ini adalah tekstur yang kita mahukan.
Okey, step seterusnya adalah didihkan setengah cawan air, sediakan bekas tahan haba dan masukkan isi aloe vera ke dalam bekas ini. Kita gunakan kaedah double boil semasa menghasilkan maskara ini. Okey, apabila aloe vera sudah cair, masukkan 1 sudu kecil pes badam yang telah dikisar tadi dan kacau sehingga sebati. Okey, kemudian masukkan 1 sudu kecil shea butter untuk mendapatkan lagi tekstur yang lebih moist semasa kita hasilkan maskara ini dan gaulkan lagi sehingga sebati. Okey, dah siap. Okey, kita sejukkan seketika dan kita masukkan ia ke dalam plastik yang kita dah guna tadi, yang aloe vera, and then kita pipekan ke dalam bekas maskara yang kita sudah tidak pakai dan kita sejukkan seketika dan kita boleh pakai. Ini hasilnya. Okay, so kita dah siap maskara kita. Okay, jom kita try. Okay, jom. Sebelum tu kita boleh kepit bulu mata kita untuklah dapatkan tekstur yang lentik. Dengan membuat maskara organik pun, okay, nampak tak perbezaan dia? Dah pakai dengan yang tak pakai. Okay, jangan lupa try. Bye. Okay, kita dah lihat cara-cara untuk menghasilkan maskara organik tadi. Senang kan? Okay. Antara kelebihan maskara organik ini adalah yang pertama, kita menggunakan bahan semula jadi dan memberi manfaat kepada pengguna serta alam sekitar. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ketiga-tiga bahan ini memberi manfaat dan kelebihan kepada pengguna. Okey, pertama sekali adalah aloe vera. Okey, aloe vera kelebihannya adalah ia akan memberi bulu mata kita lebih panjang dan lebih lentik. Okey, yang kedua adalah shea butter. Okey, shea butter dapat menebalkan bulu mata kita dan melebatkan lagi bulu mata kita. So, kita dah tak payah pergi permkan bulu mata kita. Kita hanya menggunakan bahan semula jadi dan dia selamat untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan badam. Okey, tadi kita dah nampak masa kisar badam tadi, dia mengeluarkan minyak. Jadi minyak badam ini boleh mengaktifkan pertumbuhan bulu mata kita menjadi lebih panjang dan lebih lebat. So, jangan lupa try macam mana nak buat maskara organik ini dan selamat mencuba. Okey, selepas ini kita tengok cara-cara untuk menghasilkan blusher organik pula. Okey. Hai, nama saya Amalia Syuhada binti Johari, matrix number 41820000441. Hari ini saya akan terangkan apa itu blusher and apa kebaikan menggunakan blusher organik berbanding dengan blusher yang kita beli dekat luar. Okey, jadi blusher ialah salah satu alat makeup yang bagi saya penting kerana ia menaikkan seri wajah pemakai blusher tersebut. Jadi blusher mempunyai dua tekstur. Tekstur yang pertama ialah powder blusher dan tekstur yang kedua ialah liquid blusher. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang kebaikan menggunakan blusher organik, iaitu yang kita buat sendiri kat rumah berbanding dengan blusher-blusher yang kita beli dekat luar sana. Dari segi harganya, dari segi keselamatan produk untuk muka kita, sebab blusher kita nak pakai dekat muka. Sekarang, jom kita tengok cara-cara nak buat blusher. Senang je guna bahan-bahan yang ada kat rumah. Nak tahu caranya? Jom tengok. Semua, okay, today kita nak belajar cara buat blusher. Since kita kena duduk rumah, so kita belajar gunakan apa yang ada kat rumah untuk buat blusher, untuk buat makeup. Jimat, tak payah beli online. Kita ambil dulu aloe vera depan rumah, potong amount yang kita nak. Okey, jom kita start. Ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat blusher. Yang pertama ialah aloe vera, tak kisah yang dah instant ataupun depan rumah pun boleh. And then powder, baby powder, tak kisah brand apa. And then food colouring, kuning dan merah. And then tempat untuk letak blusher-blusher yang dah siap nanti.
Jangan lupa guna mangkuk yang bersih and sudu plastik. First step, kita akan letak aloe vera. Kemudian kita campur dengan pewarna kuning. And then kita letak pewarna merah. Ini untuk jadikan blusher tu warna peach. Okay, kita kacau. Kita letak baby powder sesuai, ikut warna yang sesuai. Kita kacau. Dan kita pastikan tekstur dia sesuai untuk jadikan blusher cream. Kalau terlalu cair, kita akan tambah baby powder. Kalau terlalu likat, kita akan tambah aloe vera. And then kita kacau sampai dapat tekstur yang sesuai. Kalau terlalu orange, kita tambah colour ikut yang kita nak. Iaitu kalau peach ataupun pink, kita ikut colour yang kita nak. Kacau dan kita letak dalam bekas yang kita dah basuh terlebih dahulu. Jadi kita akan cuba untuk buat colour yang lebih gelap. Okay, and then macam biasa kita tambah aloe vera, tambah powder, tambah pewarna ikut warna yang kita nak and ikut tekstur yang kita nak. Kita tak nak terlalu likat dan kita tak nak terlalu cair. Okay, and then kita kacau sampai sebati. Okay, dah sebati, dah dapat tekstur yang betul. Kita kacau. And then kita sediakan bekas yang kita dah basuh bersih-bersih, bekas yang kosong. And then kita masukkan kita punya blusher yang dah siap. Masukkan, ratakan betul-betul supaya nanti dia dah sejuk nanti. Biasa nak pakai, dia rata. Okey, lepas dah rata betul-betul, kita dapat colour yang kedua. Okey, untuk colour terakhir kita nak buat light pink. Okey, masa-masa kita masukkan aloe vera. Nanti kita masukkan pewarna merah sahaja untuk buat blusher tu warna pink. Kita masukkan baby powder sebanyak mana yang sesuai dengan tekstur yang kita nak. Jadi kita kacau sampai semuanya sebati, sampai kita dapat tekstur yang sesuai untuk blusher. Dan kita sediakan tempat yang kita dah basuh dan kita masukkan kita punya blusher dalam bekas tu. Kita tekan sampai dia rata and then siap. Okey, kemudian kita letak dalam peti sejuk dalam masa 2 ke 3 jam. Tapi bergantung kepada bekas kita. Kalau lagi besar, so lagi lama dalam peti sejuk. Okey, lepas 2 ke 3 jam, kita tengok balik kita punya blusher. Dah siap. Dan kita boleh try. Jadi dah siap semua blusher kita. Ada 3 warna iaitu light pink, peach and red. So, jimat boleh buat 3 sekali. Okey, sekarang kita tengok. Kita try kita punya blusher kita dah buat tu. Guna brush, kita perlukan brush. Okey, dan untuk pakai tap sikit and then kita kena senyum dulu. Senyum. See? Boleh cuba di rumah, okey? Bye! Apa kebaikan menggunakan produk organik kepada kehidupan seharian kita? Okey, of course kita nak produk yang kita boleh percaya sendiri daripada segi bahan-bahannya, sensitivity pada kulit dan sebagainya. Jadi produk-produk organik iaitu produk yang kita buat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja, sangat selamat pada kulit dari segi nutrition, untuk kulit yang sensitif, untuk kulit yang tidak sensitif. Dia kebanyakannya sesuai pada semua jenis kulit dan dia bebas daripada bahan kimia. Jadi kita percaya nak letak dekat muka kita, dekat pipi kita kalau untuk blusher. Okey, lepas ni kita akan tengok cara-cara untuk buat lipstick menggunakan barang-barang kat rumah je. Jadi nak tahu caranya, jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nisa Diana binti Sabarudin. Nombor kad matrik ialah 4103001071. Okey, adakah anda tahu untuk menghasilkan sebatang lipstick memerlukan lebih 100 bahan kimia dan beberapa jenis fauna untuk menghasilkan sebatang lipstick yang terbaik dan berkualiti. Terdapat 2 jenis bahan kimia yang digunakan ataupun yang kerap digunakan oleh pengusaha penghasilan lipstick ini,
ialah plumbum dan mercury. Dua-dua bahan kimia ini dapat menjejaskan kesihatan manusia, iaitu si pemakai, dan juga dapat menjejaskan ekosistem di bumi hijau. Tunggu apa lagi? Jom kita lihat cara penghasilan lipstik organik yang menggunakan bahan organik yang selamat digunakan oleh semua pengguna dan dapat menyelamatkan bumi hijau. Before kita nak start kepada proses penghasilan lipstik organik ini, saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang perlu ada untuk menghasilkan lipstik organik ini, okey? So, stay tune. Okey, hai. Jadi, inilah bahan-bahannya. Yang pertama, kita perlukan beeswax. Okey, ini bentuk beeswaxnya. Yang kedua, kita perlukan sea butter. Sea butter ni berwarna putih. Jadi kita lihat dalam dia. Okey, bahan yang ketiga ialah pigment colour. Pigment colour ni yang akan memberikan kesan warna untuk lipstik nanti. Okey, bahan yang terakhir ialah coconut oil organik. Jadi semua bahan ini ialah organik. Selepas itu kita perlukan mangkuk dan sudu. Okey, kita letakkan bahan yang pertama ialah beeswax sebanyak 2 sudu. Dan yang kedua ialah sea butter 2 sudu juga. Dan bahan ketiga ialah coconut oil sebanyak 3 sudu. Okey, selepas itu kita masukkan ke dalam microwave. Okey, ini hasil dia. Dan seterusnya yang terakhir kita masukkan pigment colour. Okey, langkah yang terakhir ialah kita masukkan campuran tadi ke dalam bekas. Sebelum kita bekukan lipstik tersebut, kita bersihkan dahulu supaya lipstik tidak comot. Jadi, inilah hasilnya selepas dibekukan dalam peti ais. Okey, jadi tadi kita dah lihat hasil dia. Dan saya nak try pakai ke atas bibir saya. Jadi, ni hasil dia. Color dia tak terlampau terang sebab saya letak pigment color tu tak terlampau banyak sebab saya mengikut cita rasa saya yang tidak menyukai lipstik yang terlampau terang. Jadi saya buat light je. So, selamat mencuba. Okey, tadi kita dah lihat cara dan proses penghasilan lipstik organik dan juga kita dapat lihat demo daripada hasil lipstik yang kita buat tadi juga. Bagi kebaikan produk organik lipstik yang saya hasilkan ini, salah satunya ialah kita dapat menjimatkan penggunaan plastik. Okey, kita dapat menjimatkan penggunaan plastik, iaitu kita semulakan perbungkusan yang lama dan saya masukkan lipstik yang saya hasilkan tadi ke dalam bekas ini. Jadi kita boleh pakai semula. Okey, yang seterusnya ialah senarai bahan yang saya gunakan tadi ialah daripada bahan-bahan alami, iaitu bahan-bahan organik yang senang ditemukan dan tidak menjejaskan kepada pencemaran, tidak menjejaskan pada ekosistem kehidupan di bumi. Hal ini kerana saya tidak menggunakan sebarang bahan kimia dan fauna untuk menghasilkan lipstik. Secara langsung produk ini iaitu lipstik
organik ini sesuai dengan semua jenis kulit bibir dan secara langsung dapat merawat dan dapat mencantikkan bibir dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah kita tidak mencemarkan alam sekitar. Itu yang paling penting. Okey. Tadi kita dah lihat keempat-empat jenis produk organik yang dihasilkan oleh setiap ahli daripada kami, iaitu kita ada mascara, kita ada shadow, kita ada blusher, yang terakhir ialah lipstick. Okey, kita dapat tahu segi penghasilan macam mana menghasilkan bahan tersebut, produk tersebut, dan kita juga dapat beberapa maklumat berkenaan dengan produk tadi. Secara kesimpulannya, dan kami ingin memberikan peringatan kepada anda semua, khususnya kepada pengguna kosmetik, untuk mengelakkan daripada membeli dan menyokong produk kosmetik yang boleh mengancam alam sekitar dan dapat menjejaskan kesihatan anda semua. Yang terakhir ialah kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini perlulah bersatu padu untuk menjaga alam sekitar kita supaya tidak terancam dan pupus disebabkan tingkah laku manusia yang tidak bertanggungjawab itu, supaya kehidupan flora dan fauna tidak terjejas disebabkan tingkah laku manusia. Nak cantik perlulah bijak. Bijak yang pertama ialah bijak menilai bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik itu supaya tidak menjejaskan kesihatan si pemakai. Yang kedua ialah bijak untuk tidak mengancam dan menjejaskan alam sekitar untuk kepentingan sendiri. Okey? Jadi itu saja. Semoga video kami ini memberikan manfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. My body is a relic of an unchained ballerina. Quit at 5, you should have seen her, she was great. Scared off by talents and buns who could balance an art with an impossible weight. My body is a relic of an untrained ballerina. Quit at 5, you should have seen her, she was great. Waste all my money on books that